Assalamualaikum, salam satu Malaysia langsung dari Studio 1 Angkasa Puri pada hari terakhir ataupun hari penutup Perhimpunan Agung UMNO 2014 yang berakhir petang tadi dengan ucapan penggulungan oleh Presiden Parti Datuk Seri Najib Tun Razak yang memberikan mesej yang cukup tegas, yang cukup jelas apabila Perdana Menteri Presiden UMNO menekankan aspek mempertahan hak keistimewaan Melayu, Raja dan Islam tidak boleh sama sekali dipertikaikan. Dan signifikan Perhimpunan Agung UMNO kali ini, apabila kita mendengar kata-kata kunci yang mungkin sebelum ini kurang kita dengar, tidak pernah kita dengar, saya boleh simpulkan kata kunci yang disebut di mana-mana ketika ini adalah perkataan JIL ataupun generasi pewaris kepimpinan UMNO. Perkataan lain, solidariti. Dua kali ditekankan oleh Presiden UMNO ketika ucapan dasar Presiden pada hari Selasa dan petang tadi sekali lagi Presiden UMNO menyebutnya dengan slow-mo, dengan izin, solidariti. Jadi itulah antara kata-kata kunci yang akan kita perjelaskan selain membicarakan tentang aspek pengekalan Akta Hasutan 1948, aspek peremajaan UMNO dan juga isu Tanah Rizab Melayu. Itu antara kata-kata yang mungkin ataupun amanat yang memberikan perwakilan UMNO semangat baru untuk mendaya majukan lagi parti. Saya malam ini tidak keseorangan sebenarnya. Saya ditemani dengan rakan penyampai saya yang akan mengendalikan sesuai dengan era hyperconnectivity sekarang, kesaling hubungan digital. Jadi kita nak lihat apa reaksi penonton kita tentang Perhimpunan Agung UMNO 2014 dan saya terus saja nak mengucapkan selamat. Sebenarnya kita ni dah hari-hari jumpa Hazri Rahil. Kita dah seminggu. Ya, seminggu kita berkampung di PWTC ya. Dan begitu juga dengan para perwakilan yang katanya mungkin malam ni dah boleh berehat seketika. Ya, walau bagaimanapun sebenarnya esok mungkin bangun celik pagi kena mulakan gerak kerja. Ya, setelah amanat disampaikan kepada semua. Walau bagaimanapun waktu malam sebegini dengan hujan renyai-renyai di luar sana di Kuala Lumpur yang hening, dingin. Jadi mungkin kita boleh gunakan sedikit sel-sel otak kita untuk memikirkan apa sebenarnya mesej yang cuba disampaikan ya melalui perbahasan usul demi usul dan juga penggulungan yang telah pun disempurnakan pada petang tadi. Dan nampaknya tetamu kita telah pun mendahului dalam capaian penggunaan media sosial ini. Ya, Datuk Seri Idris Harun telah pun memuat naik ruangan untuk anda semua berinteraksi di Facebook, dan ini juga ruang untuk anda semua memberi komen ataupun maklum balas bukan sahaja tentang tajuk yang kita bangkitkan, dan mungkin juga ada isi-isi yang terlepas pandang sepanjang Perhimpunan Agung UMNO 68 yang telah pun sempurna berlangsungnya di PWTC. #RTMPAU 2014 dan #PAU 2014 untuk Twitter dan Facebook. Jadi Fatil, saya rasa elok kita teruskan dengan perbincangan dan kupasan mengenai tajuk malam ni. Ya, Hazri sebenarnya sudah pun menyebut nama seorang pemimpin yang kita jemput khas untuk bersama-sama dengan kita malam ini kerana beliau adalah contoh JIL UMNO yang disebut 3 kali ketika Perhimpunan Agung disebut oleh Naib-Naib Presiden UMNO. Beliau adalah seorang pemimpin yang saya kenal beliau dah 1 dekad. Ya, sejak saya mula-mula menceburkan diri dalam dunia kewartawanan. Beliaulah seorang pemimpin yang cukup mudah didekati, pemimpin yang sebenarnya banyak menyelamatkan saya ketika membuat liputan parlimen dahulu. Apabila kita nak mendapatkan maklum balas segera tentang isu-isu semasa, kita SMS saja, Datuk Seri Idris Harun akan terus keluar dari Dewan dan memberikan komen-komen yang cukup bernas. Jadi, selamat datang yang berbahagia, yang amat berhormat Datuk Seri Idris Harun, Ketua Menteri Melaka ke studio. Terima kasih Fadil, apa khabar? Alhamdulillah. Nampak cantik-cantik semua Azri dengan Fadil pada malam ni. Sebenarnya suara kita semua agak parau malam ini. Kerana mungkin sudah pun lebih seminggu kita berkampung di PWTC, Datuk Seri. Ini perjuangan. Jadi Datuk Seri, sebelum kita berbicara lebih lanjut, sebagai anak Jasin Melaka, tak sah kalau Datuk Seri tidak membeli pantun ini. Sebenarnya saya pun bukan menjual, tapi saya pinjam dari Ketua Pergerakan Pemuda UMNO iaitu Khairi Jamaluddin. Petang tadi, inilah pantunnya. Anak rusa masuk ke laman, mati terkena panah pahlawan. Orang tua tunjuklah jalan,
biar orang muda ada pedoman. Wah, cukup baik pantun tu. Dan orang Melaka, pantang dijual pantun, pasti membeli. Dan pantun ni yang bakal saya jawabkan ini kena pada tempat dan orangnya. Singapura dilanggar todak, jadi penghadang si batang pisang. Jangan dihalang bijaknya budak, pembela bangsa di masa akan datang. Itulah akhirnya dibeli, disudahkan pantun Ketua Pemuda UMNO, iaitu Khairi Jamaluddin. Dia ada kaitan dengan Hang Nadim. Hang Nadim yang mencadangkan penggunaan batang pisang untuk mempertahankan Singapura yang akhirnya dibunuh oleh seorang budak yang pandai dan bijak dibunuh. Jadi ada kaitannya dengan pantun satu lagi Jil UMNO, Khairi Jamaluddin. Ini adalah mungkin apabila menyebut tentang Hang Nadim dan juga peristiwa Singapura dilanggar todak, itu adalah sejarah Melayu kita yang menunjukkan dengan jelas yang kita kena menjauhi sifat-sifat dengki khianat. Kita harus memberi ruang sebenarnya jika ada generasi muda yang menunjukkan bakat untuk memimpin, untuk menyumbang sesuatu kepada negara. Jadi selain daripada Datuk Seri Idris, seorang lagi yang berada bersama-sama dengan kita di studio ketika ini, beliau saya kenali sebenarnya kerana beliau adalah seorang adun di Ulu Kelang, di mana di kawasan kediaman kakak saya pernah tinggal dahulu. Itulah kali pertama saya mendengar nama adunnya. Dan sekarang beliau masih lagi aktif mencurahkan idea di Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Beliau adalah seorang bekas ahli politik yang cukup disegani kerana beliau juga datang dari keluarga yang cukup dihormati. Beliau adalah yang berbahagia Datuk Fuad Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cukup bertuah kerana minggu lalu saya bersama dengan kekanda kepada Datuk Fuad, iaitu Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara, dalam salah satu paparan berita kita. Dan hari ini berpeluang untuk berkongsi pandangan dengan kedua-dua tokoh ini. Jadi kita nak terus saja sebab kita dah terpetik Jil UMNO tadi tu. Ya. Jadi ini adalah bahasa Arab. Ya. Yang dikomersialkan kini dan yang lebih penting dihayati. Jadi sebagai seorang pemimpin yang sudah mendapat tempat di dalam kepimpinan bukan saja UMNO tetapi kepimpinan masyarakat keseluruhannya pada usia yang muda, bagaimana bila aspek peremajaan disentuh, diberikan ditekankan oleh para perwakilan ketika sesi perbahasan kali ini? Ya, saya berpandangan dalam ucapan dasar, amanat serta perasmian yang disampaikan oleh kesemua pemimpin kita, termasuk kesemua pemimpin pergerakan pada Perhimpunan Agung UMNO kali ini menyebut tentang peremajaan. Dan kebetulan kami berdua ini juga hasil daripada suatu ketika dahulu adalah satu program peremajaan yang tak pernah sepi dalam struktur dan sistem masyarakat di negara kita. Datuk Fuad ni pernah jadi pemimpin Majlis Belia Malaysia dan saya juga adalah timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia. Dan kami hari ini berdiri atas proses peremajaan yang pernah berlaku di dalam struktur kepimpinan belia pada satu ketika dahulu. Dan hari ini apabila Yang Amat Berhormat Presiden Parti membawa satu konsep peremajaan sebenarnya, yang kalau diistilahkan bukan saja pada peringkat usia tetapi merangkumi segenap sudut, termasuk dari segi pendekatan, gaya pemikiran, nilai yang dikongsi dan sebagainya, yang saya lihat dapat diterima dalam konteks yang sebenar oleh setiap perwakilan. Peremajaan lebih kepada bagaimana suatu ketika dahulu, kalau dilihat dalam sejarah UMNO itu sendiri, semenjak insepsinya, 2 tahun selepas itu telah menubuhkan pergerakan pemuda UMNO, yang mana ketuanya Tun Hussein, Kapten Hussein, pula menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 76. Dan selepas itu kita lihat perjalanan itu tidak berhenti di sana. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menjadi Esko Pemuda Malaysia. Begitu juga dengan Tun Abdullah Badawi pernah menjawat jawatan Ketua Pemuda di dalam bahagian di Malaysia. Kemudian hari ini kita ada Datuk Najib Tun Razak, bekas Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan menjadi menteri besar pada usia yang cukup muda. Dan pernah menjadi menteri besar pada usia yang cukup muda. 28 tahun. 28 tahun. Dan kita tidak menyebut bahawa timbalan Perdana Menteri pun pernah
menduduk Exco Pemuda Malaysia, dan kesemua vice president kita adalah hasil daripada kilang pemuda. Yang pada ketika itu UMNO cukup memikirkan plan perancangan pelapis, the succession plan, yang pada saya tidak pernah sunyi melahirkan pemimpin dari zaman ke zaman. Pada tahun 2001, UMNO datang lagi dengan satu gagasan, iaitu mencari-cari kepimpinan di kalangan wanita muda. Maka digagaskan pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang hari ini juga adalah merupakan satu platform untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda pelapis di dalam UMNO. Ini adalah program peremajaan yang dilihat secara retrospektif. Jadi hari ini apabila semua bercakap tentang peremajaan, maka kita mula tercari-cari apakah sebenarnya definisi peremajaan dalam konteks UMNO itu sendiri. Interpretasi ini sebenarnya, sebab masalah interpretasi apabila diwar-warkan peremajaan ini, ramai yang salah faham ataupun mengambil dari sudut negatif seperti yang disentuh oleh Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda UMNO ketika menggulung perbahasan, di mana ada yang kata ini sebagai tiket, ditafsirkan sebagai tiket untuk mengejar jawatan, merebut jawatan, sedangkan hakikatnya peremajaan yang sebenar adalah peremajaan minda, peremajaan pendekatan dan bukan usia sebenarnya. Jadi bukan keseluruhan usia. Dia lebih membayangkan bagaimana UMNO sebagai sebuah struktur organisasi yang boleh mengekalkan kerelevanannya pada masa hadapan. Yang paling baik dilihat adalah satu analogi yang dibawa oleh perwakilan Melaka, sindrom nasi lemak. Yang apabila ada satu nasi lemak atas meja, Datuk Fuad berjumpa dengan seorang pemimpin muda. Kemudian Datuk Fuad baru nak ambil, Datuk Fuad nampak orang muda tu, dia kata, orang muda, kau ambil lah nasi lemak ni, kerana aku dah puas makan nasi lemak. Dan orang muda tu pula kata, dia tidak terus ambil nasi lemak tu makan. Dan dia kata, pakcik, tak apalah, pakcik makanlah nasi lemak tu kerana saya banyak masa lagi nak makan. Dan pertembungan inilah, pertembungan harmonis inilah yang dikatakan peremajaan parti. Sedikit daripada peremajaan parti. Baik. Datuk Fuad, kita nak dengar pula apa pandangan Datuk Fuad apabila dikupas tentang kategori ahli-ahli UMNO ini dibahagikan kepada 3, iaitu golongan pertama adalah berusia 50 tahun ke atas, 50-an ke atas, disebut oleh Presiden UMNO sendiri. Kemudiannya 30 tahun hingga 50 tahun, dan golongan ketiga di bawah 30 tahun. Jadi sebagai pemimpin yang ketika ini cukup dekat dengan penyelidikan bagaimana mentafsirkan ataupun melihat penerimaan masyarakat secara umumnya terhadap kepimpinan negara hari ini, bagaimana Datuk pula melihat peremajaan dari kacamata Datuk? Terima kasih Sungguh Sid. Bagi saya sama seperti yang Muhammad sebutkan tadi, peremajaan ini kita harus lihat dari segi beberapa peringkat lah, definisi. Tapi apa yang penting ialah soal daripada umur kita kecil sampai besar, ialah process of change. Semua akan berubah. Seperti kata ahli filosof Greek, nothing is permanent except change. Perubahan is a must. Sama ada perubahan umur, ini kita tak boleh nak elak bahawa orang muda akan satu ketika masa akan mengambil alih tempat kita disebabkan oleh perubahan umur. Yang tua mesti pergi, yang baru akan datang. Dan yang baru harus menempatkan diri dengan cara yang baik dan berhikmah dan tersusun. Itu kategori age. Saya ada post sikit dalam Facebook saya sebut bahawa pertama definisi dari segi umur, iaitu memberi peluang kepada generasi pelapis untuk mengambil alih meneruskan perjuangan. Itu satu definisi. Yang kedua, penyuntikan semula semangat baru ataupun renewal kepada semua peringkat umur. Saya sebutkan kepada semua peringkat umur sebab to renew atau untuk memperbaharui ataupun mentajdidkan semula. Suatu perjuangan itu diperingatkan semula. Sebab perjuangan itu kadang-kadang dilupakan. Proses meremajakan balik perjuangan, idealisme perjuangan bukan hanya kepada orang muda tapi juga kepada orang tua. Kadang-kadang orang muda pun tak ada ataupun hilang dasar perjuangan itu walaupun umurnya muda. Atau ada orang muda yang perangainya macam orang tua. Tidak berfikir secara progresif dan tidak responsif terhadap perubahan masa.
tidak IT savvy, contoh. Tidak juga menggunakan pendekatan-pendekatan baru. Dan kadang-kadang ada orang tua yang memang sampai sekarang umur 65 tahun dah pakai Apple 6. Betul. Ya, jadi kita lihat bahawa itu berbeza antara satu sama lain tentang definisi. Tapi apa yang penting ialah bagaimana kita melihat bagaimana ianya mendukung cita-cita perjuangan parti itu sendiri. Itu yang sangat penting. Yang saya fikir dalam parti UMNO proses ini berlaku. Cuma kadang-kadang definisi pertama tu, definisi tafsiran nak ambil alih jawatan, itu yang ada kontroversi. Yang dimomokkan oleh yang dimomokkan, yang kadang-kadang ada juga, saya kena sebut bahawa kadang-kadang memang ada ketua bahagian yang memang bimbang. Istilah dia potong queue. Ya, potong queue dan sebagainya. Memang itu berlaku. Dan daripada dulu Perdana Menteri tadi sebut bahawa zaman UMNO digantung satu ketika dahulu, kemudian ditubuhkan semula, nak lantik ramai ketua-ketua muda tu, ramai yang terima bantahan daripada ketua bahagian, dia tak mau orang yang sepatutnya memang patut diberi jawatan itu. Tapi dia tak mau, dia nak tukar orang lain. Padahal orang tu layak, orang tu bukan saja layak, memang dia memegang jawatan itu sebelum UMNO diharamkan. Jadi ini berlaku satu ketika dahulu. Jadi saya fikir proses ini biasa dalam parti. Bukan saja parti pemerintah, parti pembangkang pun menghadapi masalah yang sama dari sisi peremajaan. Tetapi yang disebutkan tentang jil tadi. Jil itu diambil daripada Al-Quran. Jinul Rabbani, iaitu generasi ketuhanan yang memang diletakkan ciri-ciri keremajaan yang kuat, ataupun disebutkan jinul Quran ataupun generasi Al-Quran yang farid, artinya yang unggul, yang unik, yang sepatutnya ada pada seseorang itu. Sifat-sifat itu yang patut kita huraikan. Bukan hanya dari peremajaan umur, betul. Tapi konten, isi perjuangan, semangat, cita-cita, kesinambungan perjuangan yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Dia kata, yang aku bimbang ialah dalam suatu perubahan sejarah bangsa, ialah generasi yang ketiga tidak menyambung perjuangan generasi pertama. Maknanya generasi ketiga apabila sudah mencapai kepada kejayaan dan kecemerlangan, leka, alpa, mewah, tidak lagi merasakan perit getir perjuangan generasi pertama dan tidak menyambut perjuangan generasi pertama. Itu yang dibimbang oleh Ibn Khaldun, yang katanya menyebabkan sesuatu tamadun itu akan runtuh dan menurun akibat tidak ada continuity perjuangan. Kesinambungan perjuangan itu. Itulah sebenarnya diperjelaskan dengan cukup jelas oleh kita pun tahu Datuk Fuad datang daripada keluarga yang cukup dekat dengan agama. Ayahnya adalah tokoh agama. Jadi itu adalah satu sebenarnya penghuraian hakikat sebenar jil ini, kerana ramai yang mungkin keliru dan mungkin menyalah tafsir istilah jil ini, dan saya percaya dalam parti politik sebarang ruang-ruang untuk tohmahan itu dilemparkan akan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu tentang jil. Kita tadi saya sebut kata kunci kedua selain daripada jil adalah solidariti. Solidariti itulah sebenarnya aspek yang ingin ditekankan oleh Presiden UMNO, kepentingan untuk mengukuhkan soft kepimpinan, perpaduan dalam solidariti. Tetapi sebelum kita perjelaskan lebih lanjut tentang solidariti ini, rakan saya Hazri Rahil ada sesuatu untuk dikongsi, mungkin ingin memberikan sedikit maklum balas kepada apa yang diperkata oleh dua tetamu kita. Hazri? Saya rasa gambaran awal yang kita dah dapat mengenai kefahaman tentang istilah itu tadi cukup jelas. Walau bagaimanapun saya cuma ingin membuka ruang untuk kita semua memikirkan dalam usaha untuk merapatkan solidariti ataupun kebersamaan itu. Ada desas-desus daripada golongan muda sendiri. Contohnya seperti di klexpress.com.my, mahasiswa tempatan dipinggirkan di PAU 2014. Adakah ini benar-benar berlaku? Walau bagaimanapun, adakah isu-isu lain juga mungkin terlepas pandang? Ini semua akan kita sama-sama kupas dan anda juga boleh mengutarakan pandangan ataupun persoalan-persoalan yang mungkin boleh dijawab oleh tetamu kita melalui hashtag RTMPAU 2014, hashtag PAU 2014 melalui Facebook dan Twitter, dan hubungi kami di talian 03-2282-9062. Semuanya selepas kita berehat seketika.
Baik, kembali bersama kami di Studio 1 ketika ini secara langsung dan ruangan dibuka untuk anda semua. Hubungi kami di talian 03-2282-9062 dan hashtag RTMPAU 2014 dan PAU 2014 di Facebook dan juga Twitter. Dan nampaknya kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Hello, siapa di sana? Assalamualaikum, saya Haji Muhammad Ali daripada Melaka lah. Waalaikumsalam, Haji Muhammad Ali. Silakan Haji. Ya, saya rasa peremajaan UMNO ni saya rasa dah lama dah. Ya. Dah lama dah. Jadi kalau yang hadir tu semua nak kata peremajaan UMNO ni saya rasa yang lepas-lepas pun dah buat dah. Tapi kalau kita kata peremajaan untuk pembangkang tak boleh ke? Khususnya orang UMNO yang pergi mesyuarat tu cari satu jalan untuk menarik pembangkang masuk ke dalam BN. Khususnya parti-parti Melayu lah. Ya. Halo? Ya, Haji. Ya, teruskan, Haji. Itu yang cadangan saya. Peremajaan UMNO ni dah lama ada dah. Kenapa yang mesyuarat tu semua dalam perwakilan UMNO tidak membuat peremajaan pembangkang? Maksud tanya orang yang pergi tu balik jumpa pembangkang, cerita, masukkan dia dalam Barisan Nasional. Khususnya untuk menghadapi pilihan raya Kapelang. Maknanya parti Melayu. Itu yang penting. Walaupun dia pembangkang. Baik, itu satu cadangan yang menarik juga. Terima kasih, Haji. Okey. Atas pandangan tersebut. Okey, baik. Saya ingin kaitkan juga dengan apa yang berlaku sewaktu Perhimpunan Agung UMNO, walaupun mungkin agak kurang senang untuk kita mendengar, ya, masih lagi ada golongan belia, ya, khususnya mahasiswa dari Gamis, ya, seperti yang juga diketengahkan di klexpress.com.my. Golongan mahasiswa di bawah Gamis ini datang berhimpun dan berdemonstrasi. Walhal UMNO telah pun membuka ruang untuk golongan mahasiswa ini berhimpun melalui Pemanas 2.0, ya, dan saluran yang betul untuk menyuarakan pandangan mereka. Jadi agaknya pada pandangan tetamu-tetamu kita, Datuk Seri Idris dan juga Datuk Fuad, mampukah golongan sebegini kita tarik mereka dan bawa ke dalam UMNO? Siapa nak jawab ni? Kena tentukan ni. Yang amat berhormat. Datuk Puan, saya jawab dulu. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Ali yang menelefon daripada Melaka. Saya kira elok saya ambil peranan untuk menjawab apa yang telah dirunsingkan oleh Tuan Haji Muhammad Ali sebentar tadi tentang sudah cukup program peremajaan di dalam parti UMNO itu sendiri. Mengapa tidak ada program peremajaan untuk parti pembangkang? Mungkin kerana kerunsingan Tuan Haji Muhammad Ali ialah asyik kita buat kerja di dalam parti, tetapi kita terlupa sebenarnya peranan kita adalah kepada pihak pembangkang untuk menarik mereka untuk bersama-sama di dalam parti UMNO mengangkat martabat agama bangsa tanah air kita. Jadi Tuan Haji Muhammad Ali tidak keseorangan di sana. Kerana apa yang dirunsingkan oleh Tuan Haji Muhammad Ali tadi juga disebut oleh Presiden Parti UMNO. Disebut juga oleh Timbalan Presiden, disebut juga oleh kesemua ketua pergerakan. Dengan menyebutkan bagaimana pandangan orang muda di luar sana terhadap parti kita sendiri. Seperti mereka mengatakan yang parti kita adalah parti Pak Turut, parti UMNO ini adalah parti ego, parti UMNO ini adalah parti warlord dan sebagainya. Tetapi apa yang dijawab oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti petang tadi membuktikan kepada kita bahawa walaupun kita mempunyai unsur-unsur demikian, tetapi di pihak sana tu lebih buruk daripada kita. Apabila kalau nak ikutkan Pak Turut, mereka lagi Pak Turut. Apabila suaminya ketua umum, isterinya presiden, anaknya vice presiden dan pemegang-pemegang jawatan kanan parti adalah kaum kerabat mereka, sehingga tergamak mengarahkan seorang wakil rakyat meletak jawatan digantikan dengan isteri untuk menjadikan isteri seorang menteri besar. Itu lagi Pak Turut, itu lagi warlordism, itu lagi ego dan sebagainya. Jadi hasrat kita tadi nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa parti UMNO ini adalah parti yang inklusif, yang terbuka, yang sedia ditegur. Kita mempunyai kepimpinan berlapis. Program-program yang kita adakan adalah bersifat kemasyarakatan. Jadi kita berikan tugas dan peranan secara terperinci kepada ketua-ketua. Yang kita tahu bahawa setiap yang berlaku ini bukanlah ia berlaku secara yang pipih
datang melayang. Datang melayang, ya. Yang bulat datang bergolek. bergolek. Perhimpunan Agung kita ini sendiri tidak berlaku secara tiba-tiba. Betul. Dia berlaku daripada 191 bahagian yang bermesyuarat yang dirasmikan oleh pemegang-pemegang jawatan tertinggi dalam parti. Dan 191 bahagian bermesyuarat itu datangnya daripada 21,000 cawangan yang mesti bermesyuarat. Kalau tidak boleh ada mesyuarat bahagian. Itu sebab saya katakan parti UMNO ini adalah parti yang datang daripada satu struktur yang tersusun rapi. Bila sebut pasal susun rapi ni saya tak boleh lari. Bila diingatkan oleh Datuk Fuad dan juga rakan-rakan Perdana Menteri pun menyebutkan surah As-Saf ayat 4 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, sesungguhnya Allah amat mengasihi mereka yang membela agama Allah pada jalan yang tersusun rapi. Umpama bangunan yang berdiri teguh. Jadi di sini Fatil, sebenarnya saya nak beritahu bahawa ada segala-galanya di dalam parti. Yang datangnya daripada satu struktur parti. Yang setiap inci tanah dalam negara kita ini diliputi oleh parti itu, UMNO. Datuk Fuad, kita rosak kereta dekat satu kawasan gelap. Tengah-tengah malam tak ada orang. Kalau kita tanya, ini cawangan apa? Mesti ada. Cawangan Teluk Gong ke, cawangan Tok Subuh ke, cawangan Kelebang Kecil ke, cawangan Batang 3 pun ada. Ya? Cawangan Kampung Pinang. Sebut saja, mesti ada. Strukturnya, sistemnya ada di sana. Sistemnya, mekanismenya saya sebutkan tadi. Mesyuarat cawangan bahagian negeri dan Perhimpunan Agung UMNO setiap tahun. Strateginya, ya cukup strategik. Presiden kita adalah Perdana Menteri. Timbalan Presiden, timbalan Perdana Menteri. Ahli Majlis Tertinggi, kebanyakannya Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan. Pengurusi Perhubungan UMNO, Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri-Negeri. Cukup strategik. Jadi dekat mana yang kita katakan kalau parti ini tadi tidak tersusun, tidak rapi, tidak remaja dan sebagainya, mungkin kerana kita ditutup pemikiran. Termasuklah dengan gerakan-gerakan yang cuma menonjolkan seolah-olah mereka mempunyai jalan pintas. Sedangkan dengan struktur yang ada, dengan sistem yang ada, dengan strategi yang ada, parti ini telah menunjukkan kita bersedia menerima apa juga bentuk rungutan, apa juga bentuk yang mereka perlukan, kerusingan kita layan, kita tunjukkan yang parti ini bersedia siaga dalam setiap yang diperlukan oleh kumpulan-kumpulan seperti Games dan sebagainya. Baik Datuk Seri, sebenarnya kita menerima satu lagi panggilan daripada pemanggil yang ingin menyuarakan pandangan beliau. Jadi kita berikan ruang kepada pemanggil kita. Hello. Hello, siapa di talian? Tok Mat ke kan? Tok Mat. Omoi. Ya, lagi Fatri. Kita di RTM sangat dekat dengan nama Tok Mat ni sebenarnya. Tetapi itu adalah Allahyarham Datuk Tan Sri Muhammad Rahmat. Itu bekas Menteri Penerangan. Bekas Ketua Penerangan UMNO juga. Baik, Tok Mat silakan. Ni saya nak bagi komen sikit lah. Kalau tentang macam ni UMNO. Satu hari nanti akan dicundang nanti. Saya nak berbetulkan balik lah UMNO ni. Itu aja lah. Tok Mat nampaknya. Tok mungkin Tok Mat masih penat. Kerana saya yakin Tok Mat mengikuti persidangan di tanah berlangsung. Saya kira bukan penat Hazri sebenarnya. Tok Mat tersentuh hati apabila betul. Berbicara, itu juga menghayati ataupun kalau merenung. saya boleh mencelah perbualan melintasi depan silakan, saya. Inilah dia yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti ketika amanat Presiden, iaitu takut sesuatu yang tak pernah kita fikirkan akan berlaku jika kita syok sendiri. Jika kita tidak mengukur kedudukan kita yang sebenarnya. Jika kita tidak mempunyai fakta dan angka. Atau kita cuba camouflage, menipu, memutar angka-angka yang ada pada kita. Saya ingat Datuk Fuad adalah yang terbaik untuk
komentar perkara ini. Saya bila dengar suara orang tu, saya dapat rasa zop saya, dia adalah seorang pejuang bangsa. Yang bimbang tentang masa depan bangsanya. Seorang patriot. Seorang patriot. Cuma saya nak sebutkan bahawa soalan pertama dan soalan kedua ada kaitan. Soalan pertama menyatakan apa tak boleh kita tarik orang Melayu supaya bersatu. Dalam satu. Tetapi malangnya lanskap politik negara sejak tahun 1959, malah sebelum itu, sejak penubuhan Parti Melayu, UMNO dan Parti Melayu Islam, PAS, Hizbul Muslimin. tak pernah lagi kita dapat berpadu lagi. Selepas daripada perpecahan Parti Melayu. Saya sebut Parti Melayu sebab dua-dua Melayu. Dan semua dua-dua nak ambil score point di kalangan orang Melayu. Bukan daripada orang lain. Betul. Jadi itu sebabnya orang Melayu ni berpecah. Semenjak daripada itu, saya tengok pattern politik, 20% Melayu akan pergi pada PAS. All the time, pattern. Kecuali pada tahun 1974. Apabila PAS masuk menyertai Barisan Nasional, itulah kemuncak perpaduan politik orang Melayu. Tidak sebelumnya dan tidak selepasnya. Dan pada tahun 1978, dia keluar dan kita berpecah balik. Dan masih UMNO berkuasa dengan cara formula Barisan Nasional. Tetapi tendensi sekarang menunjukkan bahawa kecemasan berlaku apabila PAS memainkan pendekatan yang lain sedikit dalam konsep tahalus siasi dia itu, yang meletakkan ideologinya di at the back seat dan meletakkan politik nombor satu. Prinsip dan ideologi nombor dua. Matlamat menghalalkan cara. Dan sejak daripada itu, pattern politik berubah. Dan keadaan menjadi sedikit kacau bilau yang memerlukan UMNO memahami permainan dan pendekatan politik baru ini. Sebab suasana sudah berubah. Itu sebabnya saya sebagai pemantau setiap Perhimpunan Agung UMNO, saya bimbang kalau pembahas-pembahas yang bila bercakap, dia tak ingat apa yang berlaku di luar Dewan. Betul. Kadang-kadang kita syok bercakap dalam Dewan, tepukan dalam Dewan, kita jarang kaji kesan dia di luar Dewan. Kesan mereka yang merhati di kaca TV, orang Melayu, orang bukan Melayu, orang India, apa kesan. Saya selalu memantau ini. Sebab bagi saya kena memantau undi popular. Bagi saya, UMNO berada dalam keadaan yang kurang baik dari segi kesihatan politiknya sejak PRU 13. Dan dia mesti meningkatkan. Dan kalau kita tengok dalam Perhimpunan Agung yang sudah ini, apakah expectation ataupun harapan ahli UMNO? Dia hendak selepas daripada Perhimpunan Agung ini, UMNO dilihat makin kuat. Pemimpin dilihat buat kenyataan yang tegas. Pemimpin dilihat bahawa membela bangsa. Pemimpin harus dilihat bahawa menjaga keselamatan negara, dan the difference between the leaders and the boss, dia kata leaders will lead and the boss will drive. Maknanya dia hendak kita memandu dan memimpin supaya orang ada tempat berpaut. Dan leader itu, pemimpin itu mesti kuat untuk rakyat meletak harapan pada dia. Itu yang dia hendak. Dan saya fikir berbanding dengan ucapan Datuk Seri Najib masa pembukaan dan yang penutup, saya fikir yang penutup itu telah menjawab segala harapan yang dikendaki oleh orang Melayu umumnya. Bila dia keluar dengan kenyataan yang tegas, yang firm, yang bahawa dia akan melindungi kepentingan raja, kepentingan agama, kepentingan maqasid syariah, saya fikir conclusionnya lah UMNO telah kuat keluar dengan semangat yang kuat dan dengan harapan yang tinggi. Cuma saya harap bahawa di peringkat bawahan, bahagian dan cawangan akan menyambut seruan yang disampaikan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kerana menyedari hakikat ini sebenarnya juga Hazri dan juga penonton di rumah, perkataan solidariti itu ditekankan oleh Presiden UMNO kerana bibit-bibit perpecahan ini mesti kita tangani sekarang. Mesti kita rapatkan ukhuwah kerana inilah sebenarnya cerminan apa yang telah pun ditunjukkan ketika negara menghadapi tragedi Lahad Datu dan kemudian tragedi MH370 dan kita sebenarnya inginkan saf kepimpinan UMNO ini diperkukuh. Dan kita menerima satu lagi panggilan sebenarnya. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Cik? Sikit ni. Ya. Masalah dia ni apa, pemimpin-pemimpin UMNO di bahagian ni,
biarlah mereka tu bekerja bersungguh-sungguh untuk ahli. Kan, lawan, pembangkang. Kita tak mau tengok macam apa yang jadi dekat Kuala Kangsar tu. Terbaring di atas jalan, tak menghormati raja. Bangsa Melayu apa jenis ni? Kan? Kemudian pemimpin tu pula, kita tu tak ada tunjuk balas. Macam mana kita akan menyadarkan bangsa kita tu? Bangsa kita yang menghina raja. Inilah salah satunya pemimpin yang ada tak mau memutus tulang, membinting masalah pembangkang tu. Lama-lama itu yang jadi UMNO hilang taring. Pemuda hilang bisa. Pemudi hilang semuanya. Itu sajalah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Nan. Saya kira malam ini juga ramai yang penuh emosi ya apabila mengenangkan bukan sahaja apa yang berlangsung sepanjang minggu ini tetapi apa yang telah pun berlangsung dan dikorbankan oleh ahli-ahli UMNO sejak 68 tahun yang lalu sehingga hari ini. Adakah ini natijahnya? Dan saya juga ingin mengaitkan dengan satu persoalan yang saya dengar juga daripada perwakilan-perwakilan baik daripada golongan pemuda, daripada wanita puteri sepanjang perhimpunan di PWTC minggu ini. Ramai juga yang mengatakan bahawa antara isu-isu yang dibincangkan banyak yang telah pun dikatakan berkali-kali sebelum ini. Cuma persoalan sebenarnya di sini, persoalan sebenarnya bagaimana ia dilaksanakan dan bila kita benar-benar dapat menyaksikan ia akan dilaksanakan ataupun diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Mungkin kita dapat cuba mengorek jawapannya selepas kita berehat seketika. Kita ambil nafas dulu. Dan kami juga akan terus mara malam ini membincangkan mengenai beberapa isu yang sangat penting dan juga akan difokuskan kepada isu solidariti dan beberapa lagi perkara lain yang menjadi mungkin bahan perbualan hangat selepas berakhirnya Perhimpunan Agung UMNO di PWTC petang tadi. Dan saya juga sempat meninjau beberapa gambar yang telah pun dibuat naik oleh rakan-rakan kita di Facebook. Malah ada juga yang mengatakan ataupun mungkin memberi sedikit herdikan ya bahawa perhimpunan kali ini mempunyai unsur-unsur deep conservatism. Ya, sama ada ia diketengahkan dengan cara yang positif ataupun tidak. Saya rasa itu bergantung pada pemahaman masing-masing. Walau bagaimanapun Datuk Seri Idris, bila agaknya persoalan tadi tu dijawab dengan bentuk tindakan yang kita boleh nampak? Ya, yang pertama sekali saya merasa sungguh gembira dan bersyukur kerana Perhimpunan Agung kita kali ini menunjukkan betapa observant, sensitifnya kepimpinan apabila Yang Amat Berhormat Presiden Parti mengumumkan untuk meneruskan akta hasutan. Jadi dengan menambah baik lagi, memperkasakan lagi akta hasutan. Ini sekaligus membayangkan kepada seluruh struktur UMNO itu bahawa parti tidak hanya berada di bawah ruang lingkup kepimpinan. Kita mendengar maklum balas daripada struktur yang telah kita sediakan. Unit-unit yang mempunyai kemampuan di dalam wilayah pengaruh mereka untuk mengembalikan apakah maklumat-maklumat yang mereka terima kepada kepimpinan yang akhirnya dijawab secara langsung oleh Presiden Parti di dalam ucapan. Yang kita tahu bahawa jawapan itu bukannya satu jawapan datang secara tiba-tiba, tetapi datang daripada satu rumusan yang telah diambil oleh Presiden Parti melalui pertama sekali solidariti. Yang disebut di awal ucapan Presiden Parti. Dan kita tahu solidariti itu yang membawa maksud kesatuan, kesepaduan, penyatuan dan sebagainya, bukan juga berlaku kita nak bersatu, mari kita bersatu. Tidak. Kerana kita mempunyai kepelbagaian latar belakang. Bukan saja kita berbeza. Not only that, we are diverse. We are sensitive to one another. Kita saling sensitif di antara satu sama lain. Dan kita berjaya melepasi halangan itu sehingga kita menjadi satu negara model perpaduan yang cukup sempurna yang diiri hatikan oleh negara-negara lain di dunia. Saya juga ingin tanyakan kepada Datuk Faan ya. Mungkin Datuk berada pada posisi ataupun pendirian bukan ahli politik.
memerhati dari luar. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Presiden mengetengahkan istilah-istilah ini, solidariti, malah pengekalan akta hasutan itu menggunakan platform Perhimpunan Agung UMNO untuk mengumumkan perkara-perkara ini. Adakah ini sebenarnya ada mengandungi mesej tersirat yang cuba disampaikan bukan sahaja untuk ahli UMNO tetapi juga untuk seluruh pemerhati di luar sana, baik rakyat Malaysia bukan Malaysia, ahli UMNO bukan ahli UMNO, seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Betul. Saya fikir itu tradisi UMNO pada dulu. Iaitu tradisi UMNO ialah segala keputusan-keputusan penting negara ataupun keputusan-keputusan besar negara diputuskan dalam parti melalui majlis tertinggi. Kemudian dibawa kepada perhimpunan, kemudian diumumkan dalam parlimen dan akan dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat yang akan datang. Ini memberikan kredibiliti kepada parti bahawa inilah parti yang menguasai kerajaan. Dan saya fikir itu satu perkara yang baik, ya. Dan memberikan weightage kepada parti itu sendiri dan kewibawaan, dan supaya dia dihormati. Dan saya fikir sokongan terhadap parti pun semakin kuat sebab mereka merasakan inilah parti yang membuat dasar, inilah parti yang berkuasa yang boleh menentukan nasib dan masa depan rakyat. Cuma saya nak balik soal solidariti tadi. Apa yang tak solid sangat UMNO ni? Yang sehingga perkataan ni perlu disebut dan diulang kembali. Saya fikir PM juga menjawab tadi soal friendly fire. Iaitu jangan tembak sama sendiri. Betul. Sebenarnya bukan kalangan blogger je. Di kalangan bahagian dengan pemuda-pemuda dengan bahagian, di kalangan sesama sendiri dalam bahagian. Saya fikir satu daripada sebabnya ialah seperti yang disebut oleh Ibn Khaldun ialah kerana pejuang-pejuang ataupun pewaris penyambung perjuangan sesuatu organisasi sudah kehilangan matlamat utama. Mereka sudah kehilangan matlamat utama sebab terlampau banyak matlamat sampingan sudah menjadi matlamat utama. Matlamat nak jadi ketua bahagian, matlamat nak jadi wakil rakyat, matlamat nak harta, matlamat nak kontrak, matlamat ini sudah menguasai matlamat alif bata agama, bangsa dan negara. Bila matlamat ini akibat daripada kegemilangan, kecemerlangan, kemewahan, kejayaan, managing sukses, maka perkara-perkara seperti ini timbul akibat daripada hilangnya matlamat besar. Jadi balik pada solidariti for what? Saya nak sebutkan tadi solidariti ke arah keeping minds on the mission. Iaitu kita kena tekankan berkali-kali misi kita ni. Kita tidak akan survive kalau tidak dipertahankan agama, bangsa dan negara. Itu kena diulang berkali-kali, berulang-ulang tanpa jemu dan diberi ambil contoh-contoh sekiranya kita kehilangan kuasa. Apa yang hilang bagi kita? Saya ambil contoh Selangor. Negeri saya. Darul Ihsan. Lampau Ihsan habis semua. Habis bagi ke orang. Habis bagi orang. Contoh. Orang kata apa beza? Yang ada pun Melayu juga. Sudah jadi orang lain. Apa hilangnya? Apa ruginya? Saya kata, nampaknya begitu. Tetapi bila tengok betul-betul, you tahu siapa yang berkuasa. Semuanya kena refer pada siapa. Perkara-perkara isu tertentu, dia tidak lagi menjadi penentu. Memang mereka kata syura ataupun mereka kata tahalluf. Kita lihat bagaimana dalam pemilihan Dewan Undangan Negeri baru ni, apa yang tahalluf sangat? Timbalan pengurusi Dewan Undangan Negeri. Sesama mereka bertanding. Dan mereka tak ada tahalluf pun sebab nak berebut. Siapa yang tak tu? Sudahlah pengurusinya daripada parti DAP. Timbalan pun dia nak daripada parti DAP. Di mana tahalluf siasi PAS? Sebagai contoh, dia kata. Bahawa di situ menunjukkan bahawa orang Islam atau perjuangan Islam mula terpinggir. Apa tahallufnya? Apa untungnya dari segi Islam? Apa untungnya dari segi kekuatan akidah umat Islam kat situ? Banyak peristiwa kontroversi mencabar liberalisme, pluralisme di Selangor berlaku dengan bebas. Apa untungnya? Isu kalimat Allah. Saya bukan question soal budi bicara tuanku nak kembalikan Bible. No issue bagi saya. Tapi bagi saya isu-isu seperti ini isu mahkamah. Tapi sudah menjadi isu-isu yang begitu, akhirnya apa untungnya saya nak kata? Sebab tahalluf siasi patutnya memperkukuhkan lagi Islam, memperkukuhkan lagi maqasid syariah. Kalau ianya rugi, apa yang untungnya? Nak kata kerusi belum tentu untung juga. Kan?
Jadi saya rasa di sini ruginya. Solidariti mestilah mendukung matlamat utama, mission utama negara bangsa, agama Islam dan juga rakyat Malaysia umum. Ya, aspek mempertahan hak dan keistimewaan ini disebutkan secara langsung apabila kita berbicara tentang pengekalan dan kalau saya petik Wakil Negeri Sembilan iaitu Datuk Dr. Awaluddin Said, beliau menekankan kepentingan penguatkuasaan berbanding pengekalan akta hasutan dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang ingin disentuh di sini apabila menyebut tentang aspek mempertahan ini, turut disentuh hari ini adalah mempertahan tanah Rizab Melayu, di mana Presiden UMNO sendiri menyebut ini sesuai untuk Ketua Menteri Melaka Yang Berhormat Datuk Seri Idris. Kita nak dengar bagaimana situasi pembangunan tanah Rizab Melayu apabila Presiden UMNO mahu ia sebarang kawasan yang dibangunkan ini diganti. Bagaimana keadaan di Melaka? Ya, saya melihat ini kena pada tempat dan masanya. Apabila ada keratan akhbar yang mengatakan bahawa tanah Rizab Melayu makin berkurangan. Dan di Melaka kita sedang melakukan satu exercise untuk melihat, mengkaji secara dekat siapakah pemilik-pemilik sebenarnya bangunan-bangunan warisan daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah kepada Portugis, Belanda, Inggeris, kemudian Jepun dan sebagainya, dan cuba melihat kerana ada sebahagian daripada lot-lot itu yang kita tidak dapat, tidak ada traceability-nya. Kita tak tahu siapa pemiliknya dan sebagainya. Jadi ini akan mengundang berbagai reaksi dari berbagai pihak. Namun kita sebagai kerajaan, kita mempunyai kaedah kerja yang berintegriti. Kita profesional, kita akan menggunakan seluruh cadangan-cadangan peruntukan-peruntukan di dalam kanun untuk kita meletakkan angka sebenar di manakah kedudukan tanah-tanah Rizab Melayu itu. Dalam konteks kota pula, kita telah memperkenalkan satu sistem tukaran yang agak menarik dan dialu-alukan oleh banyak pihak. Antaranya ialah jika mereka ingin membangunkan sebahagian tanah Melayu yang mesti dibangunkan kerana kita tidak mahu mempunyai satu persepsi bahawa tanah Melayu mestilah kurang membangun dan harganya mesti murah. Tidak. Boleh dibangunkan tetapi kita mohon supaya dicadangkan di manakah sebagai gantian kepada tanah yang dibangunkan tadi. Jadi ini saya tidak nampak akan menjadi satu halangan kepada pembangunan dan juga tidak menjadi satu kekangan kepada Rizab Melayu itu makin berkurangan. Saya nak balik kepada cerita solidariti yang dibawa oleh Datuk Fuad sebentar tadi, sebenarnya adalah lebih kepada meletakkan satu gagasan, pemikiran kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa segala-galanya mestilah bermula dengan wahdatul fik, dengan kesatuan pemikiran. Dari kesatuan pemikiran itulah kita akan dapat kesatuan hati. Dan pada gabungan kesatuan pemikiran, kesatuan hati itu baru dapat kesatuan tindakan. Jadi apa yang berlaku di hadapan kita selama ini yang boleh meletakkan negara kita sampai ke tahap ini dengan kepelbagaiannya ini, kita boleh hidup dalam keadaan selamat, aman dan makmur. Cukup minat saya bila Datuk Fuad menyebut tentang maqasid syariat. Yang kalau kita nak terjemahkan cukup panjang huraiannya. Tetapi cukup kita lihat pada penghujung proses itu. Bermula dengan akidah yang terdapat syariat di dalamnya yang menyatakan bagaimana jelasnya yang halal, nyatanya yang haram. Al-halalul bainun wal haramun bainun. Nak ke arah mana? Ke arah al-adab wal akhlaq. Susah sangat ke kita nak fikir? Susah sangat ke kita nak capai satu kaedah kehidupan yang beradab dan berakhlak itu, yang kita terjemahkan dalam pilar kita sebagai sopan dan susila. Datang daripada mana? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, luhur perlembagaan, daulat undang-undang, dapatlah sopan dan susila. Ekuasi di sana adalah adab dan akhlak, sopan dan susila. Itulah yang saya menghormati Datuk Fuad. Datuk Fuad menghargai saya menghargai pemimpin saya. Tidak ada perbalahan, tidak ada pertembungan. Kalau ada pun pertembungan yang harmonis. Ini yang saya katakan, apa yang susah sangat kita nak fikir?
Mengapa sampai nak bawa liberalisasi, nak bawa LGBT, nak bawa cium anjing? Tadi saya dapat ilmu sedikit petua, dia kata YB tahu cium anjing tak bau syurga. Saya kata biar betul, mana fatwa ustaz dapat ni? Dia kata cium anjing betul tak bau syurga. Dia kata cium anjing bau anjing lah. Takkan cium anjing nak bau syurga. Kena saya 1-0 kan. Dia kata cium anjing lah tu tak bau syurga. Dia cakap iya ke? Ini kena cakap. Tak ada, betul lah. Cium anjing, bau anjing lah. Mana nak bau syurga? Jadi itu cerita kita. Cuma mungkin saya tanya satu soalan mudah sahaja. Okey, kita berpegang pada solidariti. Walau bagaimanapun, jika berlaku perbezaan mungkin pendapat ataupun pendirian antara golongan lama yang banyak pengalaman dengan golongan baru yang penuh dengan semangat. Jadi apabila berlaku pertemuan itu bagaimana? Gabung. Gabung jalin. Yang banyak pengalaman dengan banyak semangat, kalau digabung jalinkan, sebagai contoh hari ini kita lihat barisan kepimpinan kita, vice president kita, semuanya orang muda yang semangat, kepimpinan kita yang banyak pengalaman digabung jalinkan, itulah datang kekuatan untuk capai apa yang Datuk Fuad sebut tadi sebagai common mission. Matlamat utama. Itu saya katakan, sentiasa cari jalan pertemuan yang harmonis. Supaya dapat kita tonjolkan kekuatan kita dan kita tetap akan menjadi pilihan. Datuk Fuad, secara ringkas, adakah sudah ada bibit-bibit itu ataupun kita perlu usaha bermula daripada malam ini? Ya, saya fikir ada usaha ke arah kebaikan, tapi orang yang nak merosakkan tu lebih banyak. Anak-anak muda sekarang ni diajar supaya biadab dan supaya kehilangan adab. Dan ini sedang berlaku sekarang dan diajar di mana-mana pun akibat daripada perbezaan politik yang ketara. Saya nak sebut satu bahawa suhu politik kita terlalu panas. Mana-mana negara ada politik, ada pemilihan, ada pertandingan. Tapi bila sampai mereka buat keputusan sudah dicapai, mereka bersatu. Demokrat dengan Republikan, bila dah pilih, selesai. Jokowi dengan Prabowo, bergaduh macam nak erak. Tapi bila dah dibuat keputusan, selesai. Tak ada lagi permusuhan, tak ada pertandingan. Cari persamaan. Kecil perbezaan. Tapi di Malaysia, sudah ada pemilihan, sebelum pemilihan, 377 hari setahun. Masya Allah. Pun masih lagi. Lebih 11 hari. Kita masih lagi bertelagah. Dan saya fikir suhu politik ni harus dikawal melalui undang-undang. Kalau tidak, dia akan berterusan dan atas nama kebebasan, negara hancur dan musnah. Tak ada pembangunan yang boleh kita buat. Betul-betul. Berpolitik sepanjang masa ni pun merugikan. Dan saya teringat pula pesan seorang perwakilan tadi yang mengatakan, dalam pada suhu politik yang tinggi, tetapi perlu barang diingat bahawa parti yang kita dokong ini tidak pernah menganjurkan mana-mana ahlinya untuk melakukan keburukan dan melakukan kejahatan. Saya ingat, dia kata hendaklah ada di kalangan kamu umat yang menyeru kepada kebaikan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah parti ini sentiasa menyeru kepada jelas kebaikan. Penerangan dari Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Idris Harun dan juga Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas JASA Datuk Fuad Hassan. Jadi kebimbangan Presiden UMNO, Perhimpunan Agung UMNO kali ini menjadi perhimpunan yang membicarakan satu isu saja, iaitu atas hasutan nampaknya tidak berlaku kerana pelbagai aspek disentuh, khususnya aspek kesatuan dalam solidariti yang ketika ini berada pada tahap yang sebenarnya UMNO tidak patut merasa gusar kerana ukhuwah yang ditunjukkan oleh ahli UMNO melalui Perhimpunan Agung UMNO ke 2014 ini membuktikan yang solidariti masih utuh dalam UMNO dan itulah yang perlu diperkasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kalau Datuk Fuad tadi sentuh tentang suhu politik ya. Jadi kita sentuh juga tentang suhu malam ini. Ya, semoga makin reda dan sejuk dan selesa untuk kita tidur dengan selesa pada malam ini. Selamat malam, salam satu Malaysia. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.